ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis yang mulia pada malam ni. Dan insya-Allah pada malam ni program Ihya Masjid, dan ini merupakan kali pertama saya di masjid ni, walaupun saya dah agak lama di Perlis ni, hampir setahun. Dan saya bukan orang Perlis lah, saya orang Terengganu, cuma berkhidmat di Jabat Mufti Negeri. Dan saya pun bertugas imam di Masjid Asy-Syakirin Oran Matayak. Jadi malam ni insya-Allah perkongsian dalam program kita malam ni ialah lebih kepada perkara-perkara yang berkait dengan Ramadan. Kerana kita ni berada dekat dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Tak sampai 15 hari lagi kita menuju kepada bulan tersebut. Cuma pada malam ni, sebelum saya cerita, mungkin perkara yang nak dikongsi pada malam ni ialah perkara yang sudah maklum, dan ianya lebih kepada nasaih Ramadaniyah ataupun nasihat-nasihat yang umum telah kita ketahui, sekadar kita perangat balik maklumat yang dah ada. Cuma sebelum pada kita cerita benda-benda yang berkait dengan Ramadan tu, saya nak kongsi satu hadis dengan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang mana hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Dan hadis ni diceritakan ataupun disampaikan daripada seorang sahabat yang bernama Talhah bin Ubaidillah, salah seorang sahabat yang dari segi orang kata apa, ceritanya tu banyak berada dalam kisah perang Uhud. Talhah bin Ubaidillah, yang mana Nabi kata, kalau kamu ingin melihat kepada orang yang sudah mendapat pangkat mati syahid tapi masih hidup, dia punya pahala tu macam orang mati syahid tapi dia masih hidup, unzur ila Talhah bin Ubaidillah, tengoklah kepada Talhah bin Ubaidillah, sebab dia antara yang menjadi benteng ketika mana saat-saat genting dalam peristiwa perang Uhud. Dia ada riwayat satu hadis, yang mana hadis ni berkait dengan bulan Ramadan. Saya nak buka perkongsian kita pada malam ni dengan hadis ni dulu, lepas tu baru kita ceritalah tentang keutamaan Ramadan dan hikmah-hikmah yang ada. Hadis ni kata Talhah bin Ubaidillah, dia kata, anna rajulain min baliyin qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang lelaki, maksud hadis ni, dua orang lelaki, dua-dua ni belum Islam, datang jumpa Nabi, kedua-duanya masuk Islam. Wa kana islamahuma jami'an, maknanya lepas daripada dengar Nabi ni semakin diangkat di Madinah, dua orang ni pun pergi jumpa Nabi. Tak diceritakan nama dua orang ni, cuma disebutlah dia ni rajulai, dua orang lelaki saja, min ashabi Rasulullah, pun daripada ashab ataupun sahabat Nabi juga, dengan sebab pernah jumpa Nabi. Kata Talhah bin Ubaidillah, dia kata, fakana ahaduhuma ashaddu ijtihadan minal akhar. Antara dua orang ni, salah satu di antara dua orang ni
ada yang sangat bersungguh lepas daripada masuk Islam. Dia punya nak buktikan keislaman dia tu, dia bersungguh-sungguh Islam dia. Dia sangat bersungguh-sungguh dalam Islam. Faghazal mujtahid, dan puncak kesungguhan dia tu dia join salah satu perang. Yang mana perang tu disertai oleh Nabi dan juga para sahabat. Faghaza fastushhid. Dan bila mana dia join perang tu, akhirnya salah seorang di antara kedua ni meninggal. Dua-dua orang pergi perang, cuma yang satu orang ni sungguh sangat sehingga dia meninggal. Thumma makatha al-akhar ba'da sanah. Kemudian tinggallah satu orang lagi kawan yang asalnya dua-dua orang tu sekali masuk Islam sekali, bersungguh-sungguh buat ibadah sekali, cuma seorang meninggal awal dengan sebab mati syahid, seorang lagi hidup tak mati, tak syahid dalam peperangan itu. Dia hidup, kata Talhah bin Ubaidillah, lebih kurang setahun. Thumma tuwfiya. Kemudian lepas pada setahun yang seorang lagi itu meninggal. Jadi dua-dua dah meninggal. Cuma seorang meninggal awal, seorang meninggal kemudian sikit. Yang meninggal awal tu dia meninggal dengan sebab join perang dan akhirnya syahid. Lalu kata Talhah bin Ubaidillah, fara'aitu fil manam. Aku berdoa pada Allah Ta'ala untuk ditunjukkan balasan dua orang ni. Maknanya kita boleh berdoa pada Allah Ta'ala nak tengok kawan-kawan kita yang mati ni, yang dah meninggal ni, balasan dia di mana. Benda tu boleh. Jadi Talhah ni dia berdoa. Dia berdoa sehinggalah dia lihat dalam mimpi dia. Baina ana inda babil jannah. Sebahagian riwayat lain kata Talhah tu dia lihat dua-dua orang ni ditimbang amalan dia. Tapi riwayat Ibnu Majah ni dia ringkas sikit, dia kata baina ana inda babil jannah. Ketika mana aku, yakni Talhah, berada dekat dengan pintu syurga. Belum syurga lagi, tapi dekat dengan pintu syurga. Idza ana bihima. Aku perasan dua orang tu. Dua orang yang hidup dulu. Seorang dah meninggal mati syahid, seorang baru meninggal setahun lepas. Okay. Lalu kata Talhah, fa kharaja kharijun minal jannah. Lalu keluarlah salah seorang di antara keduanya tu daripada syurga. Fa adzina lilladzi tuwfiya al-akhar minhuma thumma kharaja. Kemudian keluar satu orang lagi lewat sikit berbanding yang awal tu keluar. Thumma raja'a ilayya. Kemudian dia pun masuk balik ke dalam syurga. Jadi bila mana dia tengok dalam mimpi tu, dia pun bangkit terkejut. Mimpi dia habis takat tu je. Dia tengok dua-dua duduk dalam syurga, cuma satu orang keluar, yang keluar tu yang meninggal kemudian, yang tak join perang. Lepas tu keluar seorang lagi, yang tu yang join perang. Cuma yang awal, yang ke depan tu ialah yang baru lagi meninggal. Okay. Tuan-tuan boleh tangkap apa yang saya cerita ni. Okay. Esok tu subuh dia cerita pada Nabi. Dan Nabi ni memang kebiasaan dia macam tu. Setiap awal pagi lepas subuh ni, kalau Nabi tak ada apa-apa yang Nabi nak cakap, maknanya Nabi tak sampaikan hadis ke, tak beri penerangan pada ayat Quran ke, Nabi akan cerita tentang, Nabi akan tanya kepada para sahabat ni, man ra'a minkum ar-ru'ya. Siapa di antara kamu yang semalam mimpi sesuatu, boleh cerita, boleh kongsi sini. Sebab apa? Sebab Nabi ni dia nak guide ataupun dia nak jaga para sahabat ni. Sebab dia jadi satu kepercayaan masyarakat Arab jahiliah ni, hidup ini berlaku, bergerak dengan sebab mimpi yang kita lalui. Kalau mimpi buruk, kadang-kadang dia orang tak buat kerja gitu sebab takut sial ataupun benda-benda buruk akan berlaku. Kalau mimpi baik, dia orang akan buat. Jadi untung rugi, sial apa-apa semua ni bergantung kepada mimpi. Okay. Jadi Talhah bin Ubaidillah ni dia cerita pada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku nampak sekian. Dia ni dulu pernah hidup sama dengan kita, yang seorang ni mati syahid, yang seorang ni hidup lebih kurang setahun lepas tu meninggal, tapi bukan meninggal dengan sebab perang. Okay. Maka Nabi pun takbir mimpi tu. Nabi beri tafsiran mimpi. Nabi kata, daripada mimpi kamu tu Allah Ta'ala nak beritahu kepada kamu, dua orang lelaki ni yang sama-sama masuk Islam,
Lepas daripada masuk Islam, dua-dua bersungguh beramal dalam Islam, buat amalan kebaikan apa-apa semua. Cuma salah seorang di antara mereka mati awal dengan sebab join perang, syahid. Yang seorang tu lagi mati kemudian dengan sebab takdir Allah Ta'ala, tapi tidak kerana perang. Lalu kata Nabi, Allah Ta'ala masukkan ke dalam syurga di antara dua orang tu ialah yang mati kemudian lebih awal berbanding yang mati awal tu. Yang mati awal tu dia masuk kemudian sikit syurga. Yang mati kemudian tu dia masuk awal lagi. Maka Talhah pun tanya, kenapa? Sedangkan yang kawan ni dia join perang, mati syahid lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adraka Ramadan fasama wa salla kaza wa kaza min sajdatin fi sana. Kerana yang mati kemudian ni umur dia sempat masuk bulan Ramadan, sempat puasa, sempat solat, sempat buat macam-macam. Dia lebih berbanding kawan dia yang mati syahid tu. Lebih kerana apa? Dia join perang juga. Lepas pada dia join perang, dia tak mati syahid, dia sempat masuk bulan Ramadan. Tuan-tuan nampak apa kelebihan tu situ? Okay. Lebihnya kawan tu masuk syurga awal kerana dia ada satu Ramadan lebih pada kawan yang mati syahid tu. Okay. Daripada hadis ni disahihkan oleh sebahagian para ulama. Mereka mengatakan kelebihan orang yang sempat masuk dalam bulan Ramadan kadang-kadang lebih tinggi berbanding orang yang dapat pangkat mati syahid. Kadang-kadang berdasarkan hadis ni. Jadi kita hari ni, kita ada beberapa hari lagi, tak sampai 2 minggu kita nak masuk ke bulan Ramadan. Doa pada Allah Ta'ala supaya umur kita panjang, boleh masuk dalam bulan tu. Masuk satu hal dan habislah kita dalam bulan tu. Maknanya kita dapat menghabiskan, sempurnakan semua bulan tu. Okay. Jadi daripada hadis ni, kalau kita tengok Al-Imam An-Nawawi, dia letak hadis ni dalam kitab dia Riyadhus Salihin, letak juga hadis ni dalam kitab dia Al-Azkar pada permulaan perbahasan bab berkenaan puasa. Sebelum cerita bab apa kena buat bulan puasa, dia letakkan hadis ni dulu dalam 2 buah kitab dia, Riyadhus Salihin dan juga Al-Azkar. Tunjuk pada kita apa? Himmah, keinginan satu orang yang hidup dia nak sempat dengan Ramadan tahun tu. Perlu ada. Semua kita ni yang ada dalam masjid ke, yang dengar live ke apa semua, bila mana kita tahu nak masuk bulan Ramadan ni, kena ada niat supaya Tuhan panjangkan umur, boleh masuk bulan tu. Sebab keahlian satu orang dapat masuk dalam bulan tu meninggikan keahlian dia juga untuk masuk syurga. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah tadi, 2 orang lelaki, satu orang meninggal awal, satu orang meninggal lewat. Yang meninggal lewat masuk syurga awal kerana dia ada lebih satu Ramadan berbanding yang meninggal kemudian. Jadi kita boleh tengok kelebihan bulan Ramadan luar jangkaan. Sebab tu dalam hadis kursi kata Nabi SAW, Allah Ta'ala kata, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu pahalanya aku yang beri. Puasa yang dibuat dalam bulan Ramadan ni, pahala dia tu Allah Ta'ala kata aku yang beri. Dalam hadis tu Nabi kata, ibadat yang dilakukan oleh umatnya, ibadat yang dilakukan oleh umatnya daripada salat, baca Quran, ibadat-ibadat ini akan digandakan pahalanya sehingga 700 kali ganda. Sebahagian riwayat kata 70 kali ganda. Tapi puasa bulan Ramadan lebih daripada itu lagi. Sebab itulah kita boleh tengok dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tadi, kenapa Allah Ta'ala mentakdirkan orang yang ada puasa lebih walaupun tak mati syahid dapat masuk syurga awal berbanding orang yang mati awal kurang Ramadan dia, walaupun dari segi cara mati dia tu dah mulia dah, iaitu mati dengan sebab mati syahid. Okay. Jadi kita nak perang dengan Nabi, kita tak ada peluang. Kalau kita nak perang dengan zaman sekarang ni pun kita tak ada kemampuan nak perang. Sebab memang kita tak biasa dengan suasana tu. Okay. Cuma kita ada peluang untuk dapat pahala pada bulan Ramadan. Alhamdulillah Allah Ta'ala berikan pada kita Ramadan tahun ni beza sikit pada Ramadan tahun lepas. Mungkin beza banyak lah. Okay.
Ramadan tahun lepas kita duduk dalam keadaan tak boleh keluar mana-mana. Saya datang Perlis ni bulan 3 2020. Saya masuk sekejap jabatan mufti, lepas pada tu berlakunya PKP. Duduk rumah 3-4 bulan sampai rapat pada raya. Okay. Jadi kita merasai berpuasa dalam keadaan tidak berlakunya qiyam Ramadan di masjid, tidak berlakunya salat tarawih, sampai kepada salat air raya pun di rumah. Okay. Tahun ni Allah Ta'ala buka sikit ruang, kita boleh buat. Jadi yang pastinya bila mana dapat benda tu, sebahagian besar manusia dia akan rasa suka, dia akan rasa seronok dengan iqbal Ramadan, datangnya ataupun dekatnya kita dengan bulan Ramadan ni. Imma dia suka kerana bab keduniaan, ataupun dia suka kerana ini pesta ibadah. Poin dia ialah semua manusia suka. Kita bukan nak bincang, ada orang dia suka sebab makanan banyak kot, bazar Ramadan banyak nak buka, baju nak jual murah, kereta pun harga turun pula. Okay. Ada orang dia nampak yang tu. Okay. Ada orang dia nampak pada pandangan yang lain. Okay. Cuma nak sebut pada kita, masuknya bulan Ramadan, walaupun hakikatnya bulan Ramadan ni kita beberapa benda kita kena tahan. Yang paling jelasnya ialah makan dan minum. Kita tak boleh makan dan minum seaktif pada bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan ni kita ada kena tahan sikit makan. Tapi perasaan kegembiraan itu, okay. Kalau kita tengok para ulama, dia bahas tentang keutamaan Ramadan. Saya nak sebut malam ni 4 ataupun 3 saja. Okay. Tak nak sebut banyak, walaupun hakikatnya keutamaan bulan Ramadan ni terlalu banyak. Ada sebahagian para ulama tulis kitab-kitab berkaitan dengan Ramadan, nak cerita tentang kelebihan bulan Ramadan. Tapi untuk malam ni saya nak cerita 3 saja, walaupun dia banyak, 3 ataupun 4. Yang penting tak lebih daripada 5. Sebab apa saya pilih nak sebut 3 ataupun 4 je? Sebab memang Nabi ni kalau orang tanya benda-benda yang berkaitan, poin-poin ni, Nabi akan sebut maksimal 5, minimal 3. Sebab tu kalau tuan-tuan baca hadis-hadis Nabi yang Nabi sebut tentang ada jenis bilangan-bilangan dalam hadis tu. Contoh hadis Nabi kata ayatul munafik salas, tanda orang munafik 3. Adakah 3 tu saja? Dalam Quran banyak lagi. Cuma waktu bercakap Nabi hanya bagi 3. Sebab apa? Sebab akal manusia ni dia boleh tangkap itu angka paling minima, normal orang boleh tangkap banyak tu. Kalau bagi 10 dia tak boleh tangkap. Dia kena bagi 3 ataupun 5 saja. Itu bilangan dia. Okay. Jadi yang pertama yang disebutkan, yang pertama sekali bulan Ramadan ni, mulia bulan Ramadan ni apa benda? Mulianya dia kerana turunnya Quran. Itu dulu. Sebelum ada perintah puasa lagi, Ramadan tu dimuliakan kerana Quran. Sebab tu kalau kita baca sirah Nabi SAW, 3-4 tahun sebelum Nabi ni dilantik jadi Rasul secara rasmi, dengan terimanya wahyu di Gua Hira pada waktu tu, kalau kita tengok setiap kali bulan Ramadan Nabi akan naik ke Gua Hira. Tujuan dia apa? Nabi nak lepaskan rasa ghalat tengok orang sembah berhala ni. Nabi rasa macam sembah berhala ni tak betul. Cuma nak cari ajaran ataupun benda yang betul ni tak jumpa lagi pada waktu tu. Sehinggalah Tuhan pilih usia Nabi cukup 40 tahun, Nabi berada di Gua Hira. Kebetulan waktu tu bulan Ramadan, turun Jibril AS bagi beberapa ayat daripada surah Al-Alaq. Saya nak sebut sini ialah bulan Ramadan dia jadi mulia kerana Quran. Sebelum kita bincang apa-apa benda berkaitan dengan hukum hakam Ramadan, nak kena tahu dulu sebab apa bulan Ramadan jadi mulia? Sebab Quran. Dan kita kena bincang kemuliaan Quran itu dulu sebelum nak bincang tentang benda-benda lain. Kalau kita tengok Ramadan jadi mulia kerana Quran, Nabi Muhammad jadi mulia pun kerana dapat Quran, Mekah dengan Madinah jadi mulia pun kerana Quran. Semua benda yang berkait dengan Quran dia jadi mulia. Nabi jadi mulia kerana Quran, bumi Mekah, bumi Madinah jadi mulia kerana Quran, bulan yang ada berkait dengan Quran pun jadi
bulan yang mulia, malam yang berkait dengan Quran pun jadi mulia, iaitu malam Al-Qadar. Semua benda yang berkait dengan Quran jadi mulia. Jadi poin tentang Quran inilah poin yang paling besar untuk kita beri perhatian sebelum masuk daripada bulan Ramadan. Dalam erti kata lain, manusia yang cuba mendekatkan diri, berusaha untuk menjadikan diri dia dekat dengan Quran, dia akan dapat kemuliaan. Macam mana bulan Ramadan dapat mulia dia, macam mana Nabi Muhammad dapat mulia, macam mana bumi Mekah dan Madinah dapat mulia. Sebab tu cerita kita ni ialah cerita Quran dulu, macam mana pun. Nasib baik ada Quran, ada Ramadan. Kita nampak kita ada peluang nak dekat dengan Quran. Hakikatnya Quran ni bukanlah kita nak dekat dengan dia hanya pada bulan Ramadan. Bulan-bulan lain pun, hari-hari yang kita lalui ialah hari-hari yang kita kena tempuh dengan Al-Quran hakikatnya. Cuma dari segi kemuliaan, bila mana kita dah masuk. Sebab tu dalam surah Baqarah ayat 185 Allah Ta'ala sebut Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran, yang turun padanya Quran. Kalau orang belajar bahasa Arab, dia boleh tengok perkataan unzila itu sudah cukup menunjukkan kebesaran Al-Quran. Unzila ni maksud dia turun, turun daripada tempat tinggi ke tempat rendah. Maknanya dari segi kedudukan, Quran tu tinggi dah, dia duduk pada tempat yang tinggi. Kemudian Tuhan kata Quran itu apa dia? Hudan linnas, ianya ialah satu sumber hidayah pada manusia. Hudan ni maksud dia, manusia kalau dia duduk dengan Quran, dia dapat hidayah. Dia berpaling sekali saja pada Quran, dia tak akan dapat hidayah. Sebab tu dalam Quran Tuhan kata, wa man ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Sesiapa yang berpaling pada Quran, Tuhan akan jadikan pada dirinya syaitan yang menjadi rakan setia dia, qarin. Sekali kita berpaling pada Quran, kita akan jadi gelong. Sebab tu kalau kita perasan Quran ni dia nak baca, dia kena sebut kalimah ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Baca hadis Nabi tak perlu sebut ta'awuz, tapi Quran kena sebut. Sebab apa? Sinilah tempat yang syaitan paling tak suka, bila mana manusia dia dah mula start nak rapat dengan Quran. Sebab syaitan tahu rahsia kejayaan manusia itu, rahsia manusia tu dapat redha Allah Ta'ala ialah dengan Quran. Kalau dia paling kepada Quran, dia akan dapat kecelakaan. Sebab tu syaitan dia akan cuba blok kita macam-macam supaya kita tak rapat dengan Quran. Kalau kita rapat dengan Quran pun, dia buat benteng-benteng supaya kita tak dapat memaksimalkan hubungan kita dengan Quran. Sebab tu dalam surah Furqan Allah Ta'ala kata, antara keluhan Nabi, Nabi ni dia pernah mengeluh, keluhan Nabi tu jadi ayat Quran, iaitu ayat yang berbunyi wa qala ar-rasul, dan telah berkata Rasul, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, wahai Tuhan, aku bimbang kaum aku jadikan Quran ni ialah satu benda yang dia berpaling padanya. Ayat tu ada dalam surah Furqan. Ayat tu Tuhan kata Nabi ni dia pernah bimbang, takut-takut umat dia dengan Quran ni, Nabi Muhammad, umat dia dengan Quran ni mahjura. Mahjura maksud dia apa? Berpaling, tak fokus. Dia mungkin baca, tapi dia baca lebih-lebih kurang je. Sebab tu para ulama sebut mahjura ni dia ada beberapa peringkat. Berpaling manusia pada Quran ni ada beberapa peringkat. Yang pertama, manusia tu berpaling daripada baca. Baca pun tak minat, tengok mushaf pun tak minat. Dia tak minat tengok. Yang ni paling teruk. Dia tengok Quran dia tak minat, dia nak baca pun dia tak minat. Okay. Yang ni paling teruk. Yang ni kira paling berjaya. Yang ni yang syaitan nak, yang ni yang iblis nak. Yang kedua, dia pandai baca, dia tak faham apa yang dia baca. Yang ni pun kebanyakan manusia sedang mengalaminya. Baca okey, sedap, suara semua okey, boleh baca dengan maqamat, dengan taranum apa semua, sampai tang untuk faham, dia tak faham. Sebab tu bila mana kita hadapkan ni ayat Quran, apa yang kamu buat tak betul, dia tak peduli. Sebab apa? Dia hanya pembaca, dia bukan seorang yang faham terhadap Quran. Yang ni syaitan suka juga, pandai baca saja, lidah fasih. Sebab tu kalau kita tengok, benda ni lah penyakit Abu Jahal. Abu Jahal
Berdasarkan riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Majah juga daripada Abu Sufyan. Abu Sufyan ni mertua Nabi. Sebab Nabi kahwin dengan anak dia Ummu Habibah. Abu Sufyan bila mana dia masuk Islam, dia cerita pada Nabi, cerita pada menantu. Lama musuh dengan menantu ni. Lepas masuk Islam, tahun ke-8, tahun ke-7 hijrah dia masuk Islam, sebelum pembukaan kota Mekah. Dia cerita pada Nabi, dia kata, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, aku nak cerita pada kamu. Dulu, waktu Abu Jahal masih hidup, dan aku ni kuat lawan Islam, aku selalu perasan, Abu Jahal ni, tiap-tiap malam dia akan pergi dekat dinding rumah Arqam bin Abi Arqam. Waktu Nabi duduk di Mekah. 13 tahun dakwah. Dan satu malam aku lalu rumah Arqam bin Abi Arqam ni, tempat Nabi berkumpul dengan sahabat baru masuk Islam ni. Aku tengok ada satu orang lelaki, dia pakai kelubung. Jubah tu jenis ada kelubung, tutup kepala. Macam duduk letakkan telinga dia dekat dengan dinding rumah. Bila mana aku pergi pegang, aku pergi sapa dia, ternyata dia ialah Abu Jahal. Dia Abu Jahal. Aku terkejut, kata Abu Sufyan. Maka aku kata pada Abu Jahal, ya Abul Hakam, wahai Abu Al-Hakam. Panggilan orang kafir pada Abu Jahal ni ialah Abu Al-Hakam. Panggilan orang Islam pada Abu Jahal ni Abu Jahal lah. Okay. Abu Jahal tu maksud dia bapak jahil. Abu Al-Hakam bapak cerdik. Dia berlawan macam itulah. Okay. Jadi tanya Abu Sufyan, wahai Abu Al-Hakam, kamu buat apa? Dia kata, aku nak dengar suara Muhammad baca Quran. Aku syok dengar suara Muhammad baca Quran. Kata Abu Sufyan, siang hari kamu lawan dia, malam kamu dengar bacaan dia. Dia kata, kita memang lawan dia siang, tapi kita tak nafi bacaan Quran dia sedap. Penyakit ni kau tengok, mana-mana bangsa pun ada. Sebab tu kau tengok dulu, orang-orang Melayu kita dulu, baru-baru tahun 20-an, 30-an, orang baca Quran ni, penuh orang pergi rumah dia. Sebab orang nak dengar baca Quran. Tapi kalau nak ajar Quran, biasa-biasa je. Nak ajar apa maksud Quran? Biasa-biasa. Sebab tu kita tengok kalau orang boleh baca Quran, belagu sedap ni, penuh orang siap buat kenduri makan. Kena ayat-ayat yang maqam tinggi, taranum boleh tarik tinggi tu, semua pakat sebut tayyib, tayyib. Tapi apa yang disebut tu tak faham apa pun. Itu ialah kedua daripada bab berpaling pada Quran. Okay. Yang ketiga, kata para ulama, dia pandai baca, dia faham, dia tidak beramal Quran tu. Yang ni pun tak guna juga kalau dia ada macam ni. Dia pandai baca, dia faham dah isi Quran, tapi dia tak beramal. Dia tak beramal dengan isi Quran. Berat Tuhan jadikan dia berat nak beramal isi Quran. Sebab tu benda yang paling dibimbangi oleh para ulama ialah lemah ataupun kurangnya beramal dengan ilmu yang dia ada. Sebab tu ada satu orang tokoh, Qadi Abu Bakar Ibnul Arabi. Dia ni tokoh dalam mazhab Malik. Dia kata pada anak murid dia, bila mana umur dia dah tua, dia kata, dulu waktu aku muda-muda aku pernah dapat peluang minum air Zam-Zam. Waktu aku minum air Zam-Zam, aku berdoa pada Allah, ya Allah jadikanlah aku ni pandai banyak ilmu, faham banyak ilmu. Dan aku tengok Allah Ta'ala makbulkan doa aku. Cuma aku terlupa waktu aku minum tu, aku nak panjangkan sikit doa aku, jadikanlah aku faham dan mudah untuk beramal dengan ilmu tu. Sekarang ni aku dah faham, cuma nak beramal ni aku berat sikit. Itu pengakuan dia. Okay. Jadi nak sebut pada kita, inilah yang dibimbangi. Bila mana satu orang tu dia dah pandai baca Quran, dah faham, dia dah pandai, dah faham. Yang ketiga ialah dia tidak dapat beramal dengan baik. Okay. Yang ketiga ni pun syaitan masih lagi suka dengan golongan macam ni. Okay. Yang keempat, dia pandai, dia faham, dia beramal, tapi dia tidak tadabbur Quran tu. Tadabbur ni maksud dia apa? Menjadikan Quran itu pembersih kepada jiwa. Sebab ada orang, dia baca, dia faham, dia beramal, tapi dia beramal dalam keadaan dia besar diri lagi. Dia rasa dia hebat, dia boleh beramal dengan Quran. Ini ialah ciri orang yang
berpaling lagi pada Quran sebab dia tidak tadabbur. Sebab Quran menegur juga manusia yang pandai baca, faham Quran, beramal dengan Quran, tapi rasa besar diri boleh beramal dengan Quran. Kita kena tahu, setiap daripada kalangan kita ni, walaupun kita tengok dia tak datang masjid, walaupun kita tengok dia biasa-biasa je dengan Quran, tapi umur dia masih lagi belum habis. Kita belum tahu penutup umur dia macam mana. Sebab kadang-kadang kita yang dah berada di masjid ni, mungkin Tuhan tutup dengan cara yang tak elok. Dan ada orang yang Allah Ta'ala tidak jadikan dia melazimi majlis ilmu, Tuhan tutup usia dia dengan usia yang elok. Sebab tu ada satu kisah seorang pendakwah di Tunisia. Saya tak ingat nama penceramah tu sebab tiba-tiba je datang. Dia ni sekarang ni masih hidup lagi lah penceramah tu, doktor apa saya tak ingat. Dia waktu dia muda, antara benda yang dia buat ialah dia kempen orang datang masjid. Dia orang muda waktu tu. Antara yang dia kempen ialah kebetulan masjid di Tunisia ni dia dekat dengan bar. Bar ni tempat orang minum arak. Masjid-masjid di Tunisia. Tunisia ni lah sebuah negara Islam. Negara yang dibuka oleh para sahabat. Kalau tak silap Uqbah bin Amir yang buka. Cuma Tunisia ni dia agak, orang kata apa, westernized sikit, dan dia agak menerima benda-benda yang orang kata apa, apa ni, orang-orang barat punya kehidupan tu dia orang selalu buat. Dia orang Arab tapi dia orang minum arak. Sebab tu kita akan tengok bila mana mereka merdeka, kita akan tengok orang Tunisia ni dia solat tapi dalam masa yang sama dia minum arak juga. Itu pemandangan yang biasa di negara tu. Sebab lepas pada dia orang dibebaskan daripada penjajah, kesan hidup dia macam Turki peringkat awal. Macam tu lah, tak pakai tudung tapi solat. Tudung tu bawa tapi tudung letak dalam beg. Masuk masjid baru solat. Dia ada jenis macam tu. Okay. Jadi seorang pendakwah ni dia ajak satu orang tu dia minum arak. Bau arak yang cukup kuat, luar biasa bau arak. Dan pemabuk ni dia bersetuju nak masuk masjid. Okay. Bila mana dia nak masuk masjid, orang-orang masjid ni marah kepada pendakwah ni sebab apa bawa orang yang minum arak datang masjid. Dahlah bau arak tu kuat, dia pun tak bersih. Okay. Jadi imam masjid pada waktu tu dia kata, kalau kamu nak bawa masuk boleh, tapi kamu kena suruh dia bersuci dulu. Okay. Tapi waktu tu waktu yang agak singkat, waktu yang orang nak solat subuh dah. Jadi pada waktu tu dia benarkan kawan tu masuk masjid. Cuma orang pada waktu tu tak rapatkan saf dengan dia sebab bau arak yang kuat, sehingga satu kaki. Zaman tu tak ada covid lagi, belum kena jarak lagi, tapi orang dah jarak pada dia sebab bau cukup kuat. Bila mana selesai salat subuh, sujud, kawan tu dia tak bangun lagi sujud. Bila mana pergi cek, dia dah meninggal dalam sujud. Yang minum arak tu meninggal dalam sujud. Maka imam yang tua tu dia bangun, dia menangis, dia kata, bahkan aku orang yang sentiasa berdoa pada Allah Ta'ala supaya aku dimatikanlah keadaan yang elok, tapi dia yang dapat. Nak tunjuk pada kita bahawasanya selagi manusia dia tak mati, kita tak boleh nak bersangka buruk lebih sangat pada dia. Setakat kita kata apa yang dia buat tak elok, okey, selesai. Okey. Yang kedua, berkaitan dengan Quran secara umumnya, kita dah bahas tadi. Maknanya Allah Ta'ala dia nak kita baca, faham, amal dan tadabbur. Benda ni kita kena collect, kita kena ambil semua dalam bulan Ramadan. Semua kita kena ambil. Sebab tu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia kata, antara benda yang dia tengok di zaman dia ialah orang bila mana masuk bulan Ramadan berlumba-lumba untuk khatam Quran. Macam sebahagian kita. Okay. Tapi mereka kadang-kadang melupakan pada bab faham Quran. Jadi kalau kita nak kejar khatam Quran tu, tak ada masalah, nak kejar silakan. Tapi dalam masa yang sama, berilah ruang masa untuk faham apa yang kita baca tu. Apa yang kita baca. Sebab tu inisiatif yang bagus lah. Bila mana setiap pagi lepas subuh di Perlis ni kita buat bacaan Quran, tahsin dan penerangan sedikit apa ayat yang dia baca. Kalau imam tu dia ada kebolehan sikit, dia boleh hurai sikit apa yang dia baca, ringkas, tak perlu baca banyak, tapi benda tu istimrar, berterusan. Jadi itu yang pertama berkenaan dengan bulan Ramadan. Yang kedua, Allah Ta'ala, Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah
wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Hadis riwayat Tirmizi. Kata Nabi, bila mana datang Ramadan, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup dan syaitan dibelenggu. Kemuliaan bulan Ramadan. Pintu syurga dibuka bukanlah nak beritahu ada orang yang nak masuk, bukan. Tapi ianya ialah satu kemuliaan. Maknanya sambutan terhadap bulan Ramadan Tuhan buat macam tu. Pintu neraka ditutup. Tujuan nak tunjuk kepada kita bahawasanya Allah Ta'ala nak bagi rahmat. Dan syaitan dibelenggu. Okay. Part syaitan dibelenggu ni nak kena bagi penerangan, bagi clear sikit. Okay. Syaitan dibelenggu, para ulama berbeza pandangan. Apakah maksud suffidatis syayatin? Syaitan dibelenggu. Okay. Dari segi bahasa maksudnya ialah syaitan itu diikat dengan tali lalu diletakkan di satu tempat. Tak keluar. Dikurung, ditahan situ. Itu dari segi bahasa. Okay. Yang kedua, kata para ulama, maksud syaitan dibelenggu itu disulitkan dia untuk menggoda manusia. Dia tak diikat tapi dia disulitkan. Sebab apa disulitkan? Sebab manusia telah mengosongkan lorong-lorong yang menyebabkan syaitan boleh masuk dalam badan dia. Apa dia? Perut dia. Dengan sebab kita kosongkan perut kita ni, kita keringkan kata apa, leher kita ni, kita punya saluran air, makanan, minuman, trakea apa semua ni dalam badan kita ni, itulah yang menyebabkan syaitan dia kurang kuasa untuk masuk. Okay. Sebab apa? Sebab laluan itu kosong. Dan manusia ni kalau dia nak buat jahat dalam keadaan lapar, kejahatan yang dibuat dalam keadaan lapar ni dia kurang bertenaga sikit. Sebab tu orang kalau dia nak buat kejahatan, dia nak buat dalam keadaan dia okey lah, tak lapar sangat, tak kenyang sangat. Tapi buat jahat dalam keadaan lapar ni dia kurang nafsu. Sebab kita kena tahu, kejahatan, orang yang buat jahat ni dia ada kategori-kategori dia. Ibnul Qayyim dia ada sebut dalam kitab dia Miftah Darus Sa'adah. Orang buat jahat ni ada kategori. Pertama, orang yang buat jahat kerana dia menikmati kejahatan tu. Dia rasa segar dengan buat jahat. Dia buat tu, dia rasa sedap badan dia. Kalau dia tak buat, dia rasa tak sedap. Yang kedua, yang ni majoriti manusia, dia buat jahat, dia tak rasa seronok pun dengan jahat. Tapi dia rasa serba salah. Betul ke? Kalau orang tahu, matilah aku. Yang ni keadaan yang merugikan. Sebahagian kita, dia buat benda salah, tapi dia takut-takut. Kalau tertangkap saja, kalau tak tertangkap pun dia takut-takut. Dia beza dengan yang pertama tu, bila mana buat jahat ni dia menikmati kejahatan dia. Okay. Jadi maksud syaitan dibelenggu itu ialah syaitan dilemahkan. Itu yang lebih tepat sebenarnya. Sebab hakikatnya kita akan tengok di bulan Ramadan ni ada lagi orang-orang yang masih lagi buat benda tak betul. Nak tunjuk pada kita bahawasanya belenggu syaitan pada diri itu. Sebab tu kau tengok dalam hadis Nabi kata, "Idza nama ahadukum", bila mana satu orang daripada kamu tidur, yaqidu syaitan, syaitan akan mengikat di belakang kepala dia salasata uqad, dengan 3 ikatan. Hadis ni kita biasa dengar. Bila mana dia bangun nanti dia sebut nama Tuhan, terbuka satu ikatan. Bila mana dia bersuci, terbuka ikatan kedua. Dia salat, dia beribadah, terbuka ikatan ketiga. Maksud ikatan situ ialah kita tidur dalam keadaan yang tidak elok. Kita punya persiapan tidur tu, tidak ada pengamalan apa-apa semua, kita pun tidur. Sebab tu dalam hadis lain Nabi kata, siapa-siapa yang tidur baca 2 ayat terakhir daripada surah Baqarah dan juga ayat Kursi, syaitan tak akan dapat sentuh dengan dia. Kita beri laluan azan dulu.
Okey, kita sambung sikit lagi. Satu perkara lagi yang saya nak sebut tentang Ramadan berkenaan dengan isu tadi, iaitu isu syaitan dibelenggu. Syaitan dibelenggu itu maksudnya adalah disempitkan ruang masuknya kepada manusia. Tapi adakah dia wujud bulan Ramadan ni? Dia wujud dan dia ada. Dia masih lagi berkeliaran lah kalau kita guna istilah kita. Okay. Cuma dari segi kecapaian dia untuk menggoda manusia itu dilemahkan. Okay. Yang ketiga, dalam bulan Ramadan ini Allah Ta'ala beri pada orang yang sempat masuk Ramadan ni keahlian untuk dapat bertemu dengan satu malam yang digelar dengan Al-Qadar. Ini benda yang dah kita maklum, dah kita tahu lah. Yang mana Allah Ta'ala sebut Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Bulan Ramadan itu adanya malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ibnu Rajab Hambali, dia tulis kitab nama dia Lataiful Ma'arif. Satu kitab yang cerita dalam setahun ni malam apa yang elok, hari apa yang elok, bulan apa yang elok. Bila mana dia bahas Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar ni, dia keluarkan banyak pendapat. Sampai 10, sampai 15 pendapat tentang pandangan para ulama. Berapakah ataupun bilakah berlaku malam Al-Qadar. Okay. Cuma sebelum saya nak cerita tentang Al-Qadar ni, kita nak cerita dulu tentang hadis berkaitan dengan Al-Qadar. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, satu hari Jibril turun beritahu pada Nabi tarikh betul bila berlaku malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar ni berapa hari bulan jatuh dia daripada bulan Ramadan. Jibril bagi tahu. Maknanya Nabi tahu peringkat awal. Bila mana Nabi ni dapat maklumat tu, Nabi ni semangat, Nabi nak pergi sampaikan kepada para sahabat. Nabi keluar pada rumah, saya tak pasti rumah isteri dia yang mana, tapi Nabi keluar pada rumah, Nabi pergi ke masjid. Nabi tengok di masjid ada dua orang lelaki yang tengah dia bergaduh sampai tinggi suara. Bergaduh tentang isu apa tak diketahui, tapi orang kata apa dah langgar adab dalam masjid ni. Tinggi suara. Dua orang lelaki Ansar. Nabi tengok dua orang tu bergaduh, Nabi leraikan, Nabi terlupa malam Al-Qadar tu bila. Jadi kita jadi tergagau nak cari malam Al-Qadar ni kerana dua orang tu lah hakikatnya. Kalau dia tak bergaduh, kita tahulah berapa. Tapi dengan sebab dia bergaduh, kita tak tahu. Para ulama sebut hikmah daripada kejadian tu apa dia? Malam Al-Qadar ni malam penuh berkat. Tapi berkat boleh terangkat kerana ada satu benda yang menghalang ataupun blok berkat tu, iaitu perangai suka bergaduh. Sebab tu kalau kita tengok antara hadis yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban ni, Nabi kata Allah Ta'ala akan ampun semua orang yang membuat kebaikan dalam bulan Sya'ban ni. Ada sebahagian para ulama kata pada malam itu, kecuali dua golongan, iaitu golongan yang mensyirikkan Tuhan, golongan yang musyahin, yang masih lagi bergaduh dengan orang. Bergaduh ni tak kira lah bergaduh apa-apa benda pun. Jadi dengan sebab bergaduhnya dua orang tu, Nabi terlupa malam Al-Qadar. Cuma Nabi boleh sebut kepada para sahabat, taharrau, cuba cari pada 10 malam akhir. Nabi ingat takat tu je. Dan bersungguhlah kamu pada 21, 23, 27, 29 dan lain-lain pandangan. Cuma Ibnu Abbas dia kuat kata 27. Orang Melayu kita ni ada satu nama kita bagi, malam 7 likur. Wallahu alam, tak pasti nama tu datang pada mana. Cuma Ibnu Abbas pemerhatian dia kata mesti malam 27 Ramadan. Wallahu alam, tak diketahui. Cuma yang pastinya keberuntungan akan dapat pada orang yang menghidupkan semua sekali 10 malam. Dan Ibnu Hajar dia keluarkan lagi, Ibnu Rajab dia keluarkan lagi pandangan, dia kata ada sebahagian sahabat berpandangan malam Al-Qadar bukan pada 10 malam terakhir. Boleh jadi sepanjang bulan Ramadan tu, sama ada 10 awal, 10 yang kedua dan 10 yang ketiga. Kadang-kadang boleh jadi awal, kadang-kadang boleh jadi tengah, kadang-kadang boleh jadi ujung. Tapi pandangan tu agak lemah lah. Yang tepatnya ialah yang 10 malam terakhir itu. Okay. Jadi pada malam tu kelebihan yang sangat besar.
Siapa yang buat ibadat dia menyamai 10,000 bulan, 1,000 bulan. Okay. Nak sebut pada kita bahawasanya itu rahmat Tuhan. Okay. Cuma saya pernah dapat soalan dululah, orang tanya, dia kata kalau malam Al-Qadar ni Tuhan nak bagi kelebihan, macam mana Tuhan nak bagi? Itu yang pertama. Sebab apa? Dia kata malam ni dia tak sama semua tempat di dunia ni. Macam kita malam, kita sekarang ni malam. Okay. Arab Saudi, Mekah belum malam lagi. Tak malam lagi. Dia dah nak start cakap pakai logik akal dia. Dia kata Tuhan dia nak terima malam Al-Qadar tu malam di Mekah saja ke malam di Malaysia juga. Sebab waktu malam tak sama. Ada negara dah malam dah nak masuk subuh dah sekarang ni. Kita ni malam, permulaan malam. Ada negara siang, panas lagi. Okay. Jadi, kalau malam Al-Qadar berlaku, malam di negara manakah yang akan dapat kelebihan tu? Ini perbahasan akal. Hakikatnya kita tak bahas benda tu. Sebab ia satu benda yang luar daripada sistem kehidupan kita. Tuhan nak bagi rahmat ni, dia luar pada tu. Sebab tu kalau kita baca surah Al-Muzammil, Tuhan kata wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Dialah Tuhan yang membahagi-bahagikan siang dan malam. Sebab tu satu benda yang kita tak boleh nak bahas dalam bab agama ni ialah dia panggil amrun ta'abbudi, benda yang luar dah daripada akal kita. Yang pasti Tuhan suruh kita cari 10 malam akhir. Malam itu apa? Malam tu ialah satu waktu yang matahari tak ada. Itu malam kita panggil. Matahari tidak ada, matahari terbenam, itu pada malam. Kita panggil malam. Okey. Jadi kita suruh dicari waktu tu. Kita tak perlu fikir malam di Saudi ke, malam di Malaysia ke, malam di Indonesia ke, kita tak perlu fikir. Tuhan yang bagi rahmat. Kalau kita nak guna kaedah tu, penatlah kita nak bahas. Jadi penat. Sebab bukan cerita Al-Qadar je. Cerita tiap-tiap malam, hadis yang Nabi kata Allah Ta'ala turun ke langit dunia, dengar siapa yang nak minta ampun, siapa yang minta hajat. Malam negara mana? Yang ni ialah hadis Nabi kata tiap-tiap malam Tuhan turun ke langit dunia. Okay. Perbahasan macam ni kalau kita tengok, dia bermula bila? Ni saya nak selit sikit lah, luar pada sikit. Cuma saya nak sebut yang jadi sebahagian orang muda kita yang jadi malah tak berminat dengan agama ni, dia terkena sikit sentuhan orang yang bercakap dengan akal ni. Benda ni dah berlaku awal dah, zaman Nabi lagi duk ada dah. Okay. Sebab tu kau tengok zaman Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah masa hidup ni, ada satu orang perempuan. Dia ni daripada Iraq datang. Iraq ni satu tempat nama dia Harura. Dia mari pada tu. Mari tanya soalan pada Aisyah. Wahai Ummul Mukminin, nak tanya satu soalan. Apa soalan dia? Kenapa orang perempuan kalau dia datang haid bulan Ramadan, puasa yang hari yang dia tak boleh puasa tu dia kena ganti. Kan perempuan yang datang haid dia tak boleh puasa, maka dia kena ganti pada hari lain. Okey. Tapi untuk solat dia tak perlu ganti pula. Dia bercakap dengan akal dia. Kau nak ganti, ganti dua-dua. Kalau tak ganti, tak ganti dua-dua. Apa respon isteri Nabi ni? Nabi dah wafat dah pada waktu ni. Aisyah tanya apa? Aharuriyatun anti? Kamu ni orang Harura ke? Dia pun kata na'am. Okay. Maka jawab Aisyah, kalau orang Harura tak payah jawab daripada jawab. Sebab dia memang nak start guna akal. Harura ni nama satu tempat di Iraq. Dikatakan kumpulan di tempat ni lah keluarnya kumpulan Khawarij yang datang untuk bunuh Uthman bin Affan waktu dia jadi khalifah. Nama tempat dia Harura. Sebab tu nama lain bagi kelompok Khawarij ni dia panggil Al-Haruriyah. Al-Haruriyah. Saya tak pastilah, orang Melayu kita ni dia ada perkataan huru-hara. Huru-hara betul. Datang dia huru-hara. Okay. Boleh jadilah kot mari pada kawasan tu Harura. Sebab orang Harura ni memang huru-hara punya cerita. Dia selalu buat kacau. Pertama dia buat kacau ketika mana perang Khaybar. Nabi duk bagi-bagi harta, duk bedak-bedak harta ni, datang Zulkhuwaisirah. Kata pada Nabi, ya Rasulullah, i'dil, wahai Rasulullah, adil sikit bagi duit, bagi harta ni. Nabi pun kata, wahai Zulkhuwaisirah, siapa lagi yang lebih adil sekarang? Dia pusing belakang, dia tinggalkan majlis. Nabi kata akan keluar daripada sulbi lelaki ni kumpulan Khawarij. Tapi dia tu asal kampung dia Harura, Iraq.
Sebab tu Nabi sebut banyak juga tentang fitnah-fitnah yang akan berlaku bermula pada Iraq tentang akhir zaman ni. Okay. Cuma nak sebut, adalah orang yang fikir dengan akal ni, dia ada. Jadi perbahasan malam Al-Qadar luar daripada akal kita. Cuma saya boleh katalah antara sebab ada sebahagian golongan muda yang terkesan dengan benda ni, mungkin dia mula berfikir tidak logik pada beberapa kenyataan sebahagian orang-orang dulu yang cerita malam Al-Qadar ni, tanda-tanda dia macam ni. Pokok sujud, benda tu memang tak disebut pun. Okay. Kita pun tak tahu daripada mana datang benda-benda tu. Okay. Cuma kadang-kadang kita tak dapat mengelak orang-orang yang tak berminat dengan agama ni kerana dia dibesarkan dengan cerita-cerita yang tak logik, akhirnya dia rasa macam agama ke macam ni. Kadang-kadang terutamanya golongan muda. Sebab tu kita tengok di Malaysia kita ni peratusan golongan muda yang nak jadi agnostik, yang nak jadi ateis ni ada, tapi taklah ramai. Dia yang kedua yang agak ramai sekarang, dia IPTA apa semua, dia nak jadi agnostik. Agnostik ni maksud dia apa? Percaya Tuhan ada, tapi Tuhan ni bukan yang Islam gambarkan, bukan yang Hindu gambarkan. Cuma tahulah Tuhan ada. Dia hidup, dia mengabdi pada Tuhan, tapi dia tak nak ikut sistem ibadah dalam agama tertentu. Cuma dia tahu Tuhan tu ada. Ini dia panggil agnostik kumpulan ni. Dia dah start fikir, Tuhan ni ada, Tuhan menilai kebaikan, tapi adakah Tuhan yang orang Islam duk cakap tu? Adakah Tuhan yang Kristian duk cakap? Adakah Tuhan yang Yahudi duk cakap? Tak, dia nafikan semua, cuma dia tahu Tuhan tu ada. Tu saja. Dia tidak memilih diri untuk beragama, tapi memilih diri untuk percaya Tuhan tu ada. Cuma sebab jadi macam tu ialah terpaliknya dengan cerita-cerita yang tak elok daripada kecil dulu. Tapi silap dia juga, dia tak pergi betul benda tu. Hakikatnya kita kena betul lah kita dengar cerita-cerita yang tak apa nak logik ni. Okay. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya perbahasan malam Al-Qadar itu adalah perbahasan yang luar daripada akal manusia. Okay. Jadi itu berkaitan dengan kelebihan bulan Ramadan. Okay. Jadi sebagai penutup pada malam ni, kita bermohon pada Allah Azza wa Jalla supaya Allah jadikan kita ni orang yang adraka Ramadan, sempat masuk bulan Ramadan. Macam hadis yang dah kita baca tadi, dua orang lelaki tu dapat masuk syurga awal kerana apa? Kerana dapat Ramadan lebih berbanding yang masuk syurga kemudian tu. Mohon pada Allah Ta'ala supaya kita jadi golongan yang dapat Ramadan, beramal dengan amal yang salih dalam bulan Ramadan, dan memaksimalkan keberadaan dalam bulan Ramadan itu untuk bersama dengan Quran, sehingga kita jadi sebaik-baik golongan yang dekat dengan Quran. Jadi setakat itulah kita punya perkongsian pada malam ni. Moga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat dan berkat. Dan saya mohon maaf sekiranya ada kesilapan ataupun tersilap kata dalam penyampaian pada malam ni. Moga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat dan juga kesempatan masuk bulan Ramadan. Seterusnya kita menghidupkan hari-hari bulan Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.